Assalamualaikum anak-anak, kita sambung lagi topik seterusnya iaitu respirasi sel dan fotosintesis. Respirasi dapat dibahagikan kepada respirasi luar iaitu pernafasan dan respirasi dalam iaitu respirasi sel. Respirasi sel adalah proses di mana tenaga dibebaskan daripada penguraian makanan. Mari kita lihat. Oksigen bertindak balas dengan glukosa yang diperolehi daripada makanan untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Proses ini berlaku di dalam sel hidup. Respirasi sel memerlukan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Karbon dioksida dan air adalah hasil sampingan respirasi sel. Mari kita susun label untuk membentuk persamaan yang betul bagi respirasi sel. Oksigen, glukosa. Oksigen bertindak balas dengan glukosa membentuk tenaga, karbon dioksida dan juga air. Okey, ini adalah jawapannya. Glukosa bertindak balas dengan oksigen, membentuk tenaga, menghasilkan tenaga, air dan juga karbon dioksida. Pernafasan melibatkan pertukaran gas antara organisma dan alam sekitar. Pernafasan melibatkan penarikan dan penghembusan nafas. Mari kita mengetahui lebih lanjut melalui animasi. Mari kita lihat penarikan nafas terlebih dahulu. Pernafasan membolehkan badan kita mendapatkan oksigen yang diperlukan dalam respirasi sel dan menyingkirkan karbon dioksida dan air yang dihasilkan semasa respirasi sel. Mari kita lihat pula proses penghembusan nafas. Apabila kita menarik nafas, badan kita mengambil oksigen. Apabila kita menghembuskan nafas, badan kita membebaskan karbon dioksida dan air. Okey, proses ini akan berlaku secara berulang-ulang. Respirasi dapat dibahagikan kepada respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi sel adalah proses di mana tenaga dibebaskan daripada penguraian makanan. Persamaan perkataan yang digunakan untuk mewakili proses respirasi sel adalah seperti ditunjukkan. Tumbuhan hijau adalah pengeluar. Tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menyerap tenaga cahaya daripada matahari untuk menghasilkan glukosa daripada karbon dioksida dan air. Mari kita lihat animasi ini. Tenaga cahaya daripada matahari sampai kepada tumbuhan hijau dan dalam masa yang sama karbon dioksida diserap oleh tumbuhan hijau. Okey, air diperolehi daripada bahagian akar pokok dan proses fotosintesis akan berlaku. Seterusnya, oksigen akan dibebaskan. Mari kita lihat proses fotosintesis. Karbon dioksida daripada atmosfera akan memasuki daun melalui liang stoma. Akar menyerap air daripada tanah. Zarah tanah diliputi oleh lapisan air dan air memasuki tumbuhan melalui akar rambut. Klorofil di dalam daun hijau menyerap tenaga cahaya daripada matahari dan menghasilkan glukosa daripada karbon dioksida dan air. Oksigen dibebaskan sebagai hasil sampingan. Glukosa dibawa ke semua bahagian tumbuhan dan glukosa berlebihan ditukar kepada kanji yang disimpan di dalam batang, buah, akar atau daun tumbuh-tumbuhan.
Mari kita kenal pasti istilah yang diterangkan dalam setiap ayat dengan menyusun semula huruf-huruf yang tidak teratur. Okey, kita seret dan susun semula huruf-huruf dalam susunan yang betul. Yang pertama, proses di mana tumbuhan hijau menyerap tenaga cahaya daripada matahari untuk menghasilkan glukosa daripada karbon dioksida dan air. Okey, cuba anda teka apakah perkataan yang sepatutnya dinyatakan di sini. Yang kedua, gas yang dibebaskan oleh tumbuhan semasa fotosintesis. Yang ketiga, gula yang dihasilkan oleh tumbuhan semasa fotosintesis. Yang keempat, pigmen di dalam daun hijau yang menyerap tenaga cahaya daripada matahari. Dan yang kelima, makanan yang disimpan di dalam batang, buah, akar atau tumbuhan. Baik, untuk soalan ini, 5 jawapan ini cikgu nak kamu nyatakan jawapannya di bahagian komen video ini. Ya, namakan setiap perkataan bermula daripada nombor 1. Okay, perkataan ini adalah nombor 1. Perkataan yang kedua, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Nyatakan jawapan mengikut turutan nombor di ruangan komen. Ya, keperluan fotosintesis terdiri daripada air, tenaga cahaya, iaitu cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida, dan manakala produk fotosintesis terdiri daripada oksigen dan juga glukosa. Baik, glukosa yang dihasilkan oleh tumbuhan semasa fotosintesis disimpan sebagai kanji di dalam daun. Kehadiran kanji di dalam daun menunjukkan bahawa fotosintesis telah berlaku pada suatu tumbuhan. Bagaimanakah kita boleh menguji kehadiran kanji di dalam daun? Mari kita lakukan eksperimen untuk menentukan kehadiran kanji dalam proses fotosintesis di dalam daun. Baik, yang pertama sekali kita rendamkan sehelai daun di dalam sebuah bikar berisi air mendidih selama 1 minit untuk memecahkan dinding sel dan melembutkan daun. Kita didihkan air dan kita masukkan daun di dalam bikar yang mengandungi air mendidih selama 1 minit. Tujuannya ialah untuk memecahkan dinding sel. Kemudian kita letakkan daun yang telah dilembutkan di dalam sebuah tabung didih berisi alkohol. Letakkan tabung didih di dalam rendaman air mendidih selama beberapa minit untuk melunturkan daun, iaitu mengeluarkan klorofil daripada daun. Rendamkan daun yang telah dilunturkan di dalam sebuah bikar berisi air panas untuk melembutkan daun. Letakkan daun di atas sekeping jubing putih, tambahkan beberapa titis iodin untuk menguji kehadiran kanji. Sekiranya terdapat kanji, maka warna akan bertukar kepada biru gelap. Warna iodin akan bertukar daripada coklat perang ke biru gelap. Mari kita jalankan eksperimen untuk menentukan sama ada klorofil diperlukan untuk fotosintesis. Tujuan eksperimen ialah untuk menentukan sama ada klorofil diperlukan untuk fotosintesis. Pernyataan masalahnya, adakah tumbuhan memerlukan klorofil untuk fotosintesis? Hipotesisnya ialah klorofil diperlukan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Baik, apakah pemboleh ubah manipulasi dalam eksperimen ini? Adakah kehadiran kanji, kehadiran tenaga cahaya, air dan karbon dioksida atau kehadiran klorofil? Ya, kehadiran klorofil. Pemboleh ubah bergerak balas pula. Adakah kehadiran kanji, kehadiran tenaga cahaya, air dan karbon dioksida atau kehadiran klorofil? Ya, kehadiran kanji. Pemboleh ubah dimalarkan pula. Yang mana ya? Ya, pemboleh ubah yang dimalarkan ialah kehadiran tenaga cahaya, air dan karbon dioksida. Baik, radas dan bahan. Antara radas yang diperlukan ialah bikar, jubin putih, alkohol, penunu Bunsen, tungku kaki 3, kasa dawai, forsep, penitis, larutan iodin
dan tumbuhan berpasu dengan daun beraneka warna. Prosedurnya, apa yang perlu kita lakukan ialah dedahkan tumbuhan berpasu dengan daun beraneka warna kepada cahaya matahari selama 2 jam. Bermaksud kita jemur pokok ini di bawah cahaya matahari selama 2 jam. Kemudian, petik sehelai daun dan surai bentuk daun pada sehelai kertas. Tandakan kawasan hijau dan bukan hijau pada daun. Kita ikut bentuk daun tu, lukiskan pada sehelai kertas. Okey, kita tandakan kawasan hijau dan bukan hijau pada daun. Dan labelkan kawasan hijau serta kawasan bukan hijau. Seterusnya, kita uji daun bagi kehadiran kanji. Okey, sekiranya kawasan tersebut bertukar kepada biru gelap, bermaksud ada terdapat kehadiran kanji. Bagaimana prosedur untuk menguji kehadiran kanji? Perlu ingat semula langkah-langkah yang telah diterangkan untuk membuat ujian kehadiran kanji di awal tadi. Seterusnya, kita bandingkan lukisan sebelum dan selepas ujian kehadiran kanji. Sebelum ujian kanji, warna kawasan hijau didapati di bahagian tengah dan selepas kawasan hijau tersebut dititiskan dengan iodin, ternyata kawasan yang berwarna hijau bertukar kepada biru gelap. Manakala kawasan bukan hijau apabila dititiskan dengan iodin, kekal dalam keadaan berwarna perak iaitu warna asal bagi iodin. Ini bermakna kawasan yang bertukar kepada biru gelap ialah kawasan yang telah menjalani fotosintesis dan terdapatnya kanji. Baik, sebelum ujian iodin, kawasan hijau dan kawasan tidak hijau, kawasan bukan hijau jelas kelihatan. Selepas ujian iodin, warna hijau bertukar kepada biru gelap, manakala kawasan bukan hijau bertukar kepada warna perang iaitu warna asal bagi iodin. Perbincangan. Kawasan hijau bermakna terdapatnya klorofil. Jadi, kawasan yang terdapat klorofil bertukar kepada warna biru gelap kerana adanya kanji. Bagaimana kanji boleh ada di kawasan ini? Ini bermaksud kawasan ini telah menjalankan proses fotosintesis. Oleh itu, kanji telah terhasil melalui proses fotosintesis. Okey. Kawasan hijau pada daun yang mengandungi klorofil mempunyai kanji. Okey. Manakala kawasan bukan hijau pada daun yang tidak mengandungi klorofil tiada kanji. Ini adalah pemerhatian dan keputusan yang kita perolehi. Dan seterusnya kita buat kesimpulan. Tumbuhan memerlukan atau tidak memerlukan klorofil untuk fotosintesis? Perlu atau tidak? Ya, tumbuhan memerlukan klorofil untuk fotosintesis. Baik, seterusnya, eksperimen ini bertujuan untuk menentukan sama ada tenaga cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Penyataan masalahnya, adakah tumbuhan memerlukan tenaga cahaya untuk fotosintesis? Hipotesisnya ialah tumbuhan memerlukan tenaga cahaya untuk fotosintesis. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan di sini? Ya, oleh kerana kita nak tahu sama ada tumbuhan tu memerlukan cahaya atau tidak semasa fotosintesis, maka pemboleh ubah dimanipulasikan ialah kehadiran tenaga cahaya. Manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah kita nak tengok sama ada terdapat kehadiran kanji atau sebaliknya di kawasan tersebut, di daun tersebut. Okey, dan pemboleh ubah dimalarkan ialah kehadiran klorofil, air dan juga karbon dioksida. Baik, radas dan bahannya ialah satu pasu tumbuhan hijau, klip kertas,
penitis, cubin putih, iodin dan juga kertas hitam. Prosedurnya, kita letakkan tumbuhan hijau berpasu di dalam gelap selama 2 hari untuk nyah kanji. Kemudian, tumbuhan hijau tersebut diambil salah satu daunnya dan ditutup sebahagiannya menggunakan kertas hitam dan klip kertas. Okey, sebahagian daripada daun tersebut, salah satu daripada daun tersebut dipilih dan ditutup dengan kertas hitam. Kemudian, pasu yang mengandungi tumbuhan tersebut didedahkan kepada cahaya matahari selama 2 jam. Kemudian, daun yang telah ditutup tadi dipetik dan kemudian dibuat ujian kehadiran kanji. Kamu masih ingat kan cara untuk melakukan ujian kehadiran kanji? Jadi, selepas kita selesai semua prosedur yang terakhir, kita titiskan iodin ke atas daun yang telah kita petik tadi. Jadi, kita akan dapati sebahagian kawasan daripada daun tersebut akan bertukar kepada biru gelap, manakala kawasan yang ditutup dengan kertas hitam tidak bertukar kepada biru gelap. Okey, kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari ialah kawasan yang tidak ditutup lah. Kawasan di sebelah tepi ni, hujung dan hujung ni. Adakah ia bertukar kepada biru gelap? Ya, ia bertukar kepada biru gelap. Ini bermakna fotosintesis berlaku. Manakala kawasan yang ditutup dengan kertas hitam kekal tidak berwarna ataupun kekal dengan warna asalnya, ini kerana menunjukkan bahawa fotosintesis tidak berlaku. Baik, perbincangan. Kanji hadir di dalam bahagian yang adakah terdedah kepada cahaya matahari ataupun bahagian yang tertutup? Ya, kanji hadir di dalam bahagian yang terdedah pada daun tetapi tidak di dalam bahagian yang ditutup. Oleh itu, fotosintesis berlaku atau tidak berlaku di bahagian yang ditutup tadi. Tak ada klorofil, tak ada kanji, bermaksud tidak berlaku kerana bahagian daun ini tidak menerima cahaya matahari. Oleh itu, kesimpulannya, tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Eksperimen yang seterusnya untuk menentukan sama ada karbon dioksida diperlukan untuk fotosintesis. Tujuan eksperimen untuk menentukan sama ada karbon dioksida diperlukan untuk fotosintesis. Penyataan masalahnya, adakah tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk fotosintesis? Hipotesis, tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk fotosintesis. Oleh itu, pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah kehadiran karbon dioksida. Pemboleh ubah bergerak balas ialah kehadiran kanji dan pemboleh ubah yang dimalarkan ialah kehadiran klorofil, air dan tenaga cahaya. Baik, radasan bahan yang diperlukan ialah satu pasu tumbuhan hijau, penitis, larutan iodin, gabus berbelah, cubin putih, kelalang kun, pelet kalium hidroksida dan juga kaki retort dengan pengapit. Baik, prosedurnya yang pertama, tumbuhan hijau berpasu diletakkan di dalam gelap selama 2 hari untuk dinyah kanji. Kemudian, tumbuhan berhijau berpasu tadi dibawa ke dalam makmal dan radas seperti berikut disediakan. Okey. Pellet tadi dimasukkan ke dalam kelalang kon dan dihalakan kepada salah satu helai daun daripada tumbuhan tersebut. Manakala satu lagi kelalang kon dimasukkan dengan daun yang lain. Kemudian, pokok tersebut didedahkan kepada cahaya matahari selama kira-kira 2 jam. Dan seterusnya, kedua-dua daun tersebut dipetik untuk ujian kehadiran kanji. Okey, daun A yang dimasukkan bersama dengan pellet tadi dan daun B yang tidak dimasukkan dengan pellet. Kemudian, ujian kanji dilakukan. Ingat ya, ujian kanji perlu bermula dengan daun direndam di dalam air yang mendidih sehinggalah daun
diletakkan di atas jubin ni. Okey, kita tak boleh terus titiskan iodin ya. Perlu kita ikut prosedur yang betul terlebih dahulu, barulah kita letakkan daun yang telah selesai tu di atas jubin dan barulah dititiskan dengan iodin. Jadi diperhatikan daun yang mengandungi pellet tadi kekal berwarna hijau dan daun B berubah warna kepada biru gelap. Baik, daun A kekal tidak berwarna kerana fotosintesis tidak berlaku. Manakala daun B bertukar kepada biru gelap kerana fotosintesis berlaku. Okey, perbincangan kanji ada atau tidak ada dalam daun A? Adakah dia bertukar warna tadi? Ia tidak bertukar warna. Bermaksud tiada kanji. Kanji tiada di dalam daun A. Tetapi daun B bertukar warna tak? Ia bertukar warna kepada biru gelap. Bermaksud ada kanji. Pellet kalium hidroksida menyerap karbon dioksida. Jadi daun A terdedah kepada udara. Daun A ya, terdedah kepada udara tanpa karbon dioksida kerana karbon dioksida telah pun diserap oleh pellet kalium hidroksida. Jadi daun A tidak mendapat karbon dioksida. Oleh kerana itulah ia tidak berubah warna dan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Jadi tiada kanji di dalam daun A. Jadi kesimpulannya, tumbuhan perlu atau tidak karbon dioksida? Ya, tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk fotosintesis. Okey, seterusnya kita lihat semula proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menyerap tenaga cahaya daripada matahari untuk menghasilkan glukosa daripada karbon dioksida dan air. Karbon dioksida daripada atmosfera memasuki daun melalui liang stoma. Akar menyerap air daripada tanah. Klorofil di dalam daun hijau menyerap tenaga cahaya daripada matahari dan menukarkan karbon dioksida dan air kepada glukosa. Oksigen dibebaskan sebagai produk sampingan. Glukosa dibawa ke semua bahagian tumbuhan. Glukosa berlebihan ditukarkan kepada kanji yang disimpan dalam batang, buah, akar atau daun tumbuhan. Keperluan fotosintesis termasuk karbon dioksida, air, tenaga cahaya dan klorofil. Persamaan perkataan di atas mewakili proses fotosintesis. Seterusnya, mari kita lihat perbezaan antara respirasi sel dan fotosintesis. Dari segi keperluan tenaga, respirasi sel menggunakan tenaga kimia dalam makanan, manakala fotosintesis menggunakan tenaga cahaya daripada matahari. Dari segi bahan tindak balas pula, ia melibatkan glukosa dan oksigen untuk respirasi sel, manakala fotosintesis melibatkan karbon dioksida dan air. Apakah hasil tindak balas bagi kedua-dua proses ini? Respirasi sel menghasilkan karbon dioksida dan air, manakala fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen. Organisma yang melakukan respirasi sel melibatkan semua organisma hidup iaitu tumbuhan dan haiwan. Diulang, respirasi sel berlaku dalam semua organisma hidup iaitu tumbuhan dan haiwan. Manakala fotosintesis hanya berlaku dalam tumbuhan hijau. Semua tumbuhan hijau melakukan fotosintesis. Okey. Dari segi peranan glukosa pula, glukosa diuraikan semasa respirasi, manakala semasa proses fotosintesis, glukosa disintesis. Dari segi masa, respirasi sel berlaku sepanjang masa, manakala fotosintesis hanya berlaku dalam kehadiran cahaya sahaja. Bermaksud, sekiranya tiada terdapat cahaya, maka fotosintesis tidak berlaku. Dari segi tapaknya pula, tempatnya berlaku respirasi sel tapaknya ialah di dalam mitokondria, manakala fotosintesis tapaknya di kloroplas. Mari kita lihat perbezaan di antara
respirasi sel dan fotosintesis. Dalam respirasi sel, tenaga dibebaskan, manakala dalam fotosintesis, tenaga diserap. Dalam respirasi sel, tenaga kimia dalam makanan digunakan, manakala dalam fotosintesis, tenaga cahaya daripada matahari digunakan. Dalam respirasi sel, glukosa dan oksigen adalah bahan tindak balas. Dalam fotosintesis, karbon dioksida dan air adalah bahan tindak balas. Dalam respirasi sel, karbon dioksida dan air adalah dihasilkan, manakala dalam fotosintesis, glukosa dan oksigen dihasilkan. Respirasi sel berlaku dalam semua organisma hidup, tumbuhan dan haiwan, manakala fotosintesis berlaku dalam semua tumbuhan hijau. Dalam respirasi sel, glukosa diuraikan, manakala dalam fotosintesis, glukosa disintesis. Sintesis bermaksud dihasilkan. Respirasi sel berlaku pada setiap masa, manakala fotosintesis hanya berlaku dengan kehadiran cahaya matahari. Respirasi sel berlaku dalam mitokondria, manakala fotosintesis berlaku di dalam kloroplas. Respirasi sel dan fotosintesis sebagai proses yang saling melengkapi. Fotosintesis dan respirasi sel adalah proses yang saling melengkapi. Ini kerana hasil tindak balas daripada satu proses adalah bahan tindak balas bagi proses yang satu lagi. Iaitu, kita tengok ya, dalam respirasi sel, glukosa dan oksigen digunakan untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Manakala dalam fotosintesis, fotosintesis memerlukan karbon dioksida, air. Daripada sini ada karbon dioksida dan air diguna semula dalam proses fotosintesis dengan bantuan tenaga cahaya matahari dan juga klorofil bagi menghasilkan glukosa dan oksigen. So proses ini akan saling memberi dan menerima. Glukosa dan oksigen daripada fotosintesis akan diguna dalam respirasi sel, manakala karbon dioksida dan air akan diguna dalam proses fotosintesis. Baik, proses fotosintesis dan respirasi sel saling melengkapi membolehkan benda hidup mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Mari kita lihat ya. Tumbuhan menghasilkan glukosa dan oksigen semasa proses fotosintesis. Semua organisma menggunakan oksigen dan glukosa untuk respirasi sel. Semua organisma menghasilkan karbon dioksida dan air semasa respirasi sel. Dan tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk fotosintesis. Fotosintesis dan respirasi sel adalah proses yang saling melengkapi. Ini kerana hasil tindak balas daripada satu proses adalah bahan tindak balas bagi proses yang satu lagi. Fotosintesis dan respirasi sel yang saling melengkapi membolehkan benda hidup mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Okey, jadi setakat ini cikgu harap kamu dapat faham apa yang telah diterangkan daripada video ini. Okey, kita jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya akan datang.